Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bi sadri wa asyiri amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati pada pagi ini para panelis yang dijemput khusus pada pagi ini, Saudara Mohsin bin Syarif, CEO Wakaf Pulau Pinang, selamat datang. Dan juga Saudara Suhaili Abdullah, Ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang, yang akan bersama di dalam siaran ini pada pagi ini, satu forum belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri di dalam Dewan Rakyat baru-baru ini. Acara pada pagi ini adalah anjuran Pusat Media Pulau Pinang atau singkatannya PAM di bawah sediaan Parti Keadilan Rakyat Pulau Pinang bersama-sama dengan badan-badan NGO yang telah dijemput mewakili segmen masyarakat, dan sudah tentu maklumat-maklumat yang dikongsikan pada pagi ini dapat kita bincangkan secara khusus untuk kita sebarkan kepada umum dan juga disampaikan kepada pihak kerajaan input-input yang kita dapatkan pada pagi ini. Kedua-dua ahli panel ini akan mengupas beberapa isu yang berkaitan dengan belanjawan madani, dan oleh sebab itu belanjawan ini amat penting sekali kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Saya selaku moderator, Amir bin Haji Mat Mazali, selaku Ahli Dewan Negara, akan mendapatkan atau menyoal ahli panel kita pada pagi ini supaya kita dapat beberapa poin penting di dalam belanjawan 2024 ini. Pada pandangan saya, belanjawan 2024 pada tahun depan yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat baru ini amat penting bagi kita. Bagi saya, soal rakyat amat penting, dan juga soal negara, ekonomi negara dan juga ekonomi rakyat. Ini amat penting bagi kita. Bagi saya sendiri selaku ahli Dewan Negara, apabila belanjawan sebanyak 293 bilion yang telah dibentangkan ini, sebanyak 91 bilion, 1/3 daripada belanjawan pada 2024 adalah subsidi kepada rakyat Malaysia. Satu peruntukan yang amat besar sekali yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia pada kali ini, dan kita mengharapkan agihan dan juga peranan saluran menyalurkan bantuan ataupun belanjawan ini mempunyai mekanisme yang tuntas oleh pihak kerajaan, supaya belanjawan kali ini tidak menekan rakyat, malah memberi manfaat pada rakyat keseluruhan. Dan kita juga ingin mendapatkan pencerahan pada kali ini apabila cukai perkhidmatan daripada 6% dinaikkan kepada 8%. Setidak-tidaknya ini boleh mendatangkan beban kepada rakyat, dan kita tidak boleh mengambil mudah. Mesti ada ekonomi domino yang akan berlaku dalam negara kita apabila cukai balapan naik pada 6%. Termasuk juga apabila subsidi dipotong. Subsidi yang sebelum ini pihak kerajaan dalam belanjawan ini mengadakan perubahan terhadap subsidi dalam sektor-sektor yang tertentu. Dan kerana itulah, bagi pandangan saya, yang penting adalah ekonomi negara, dan yang kedua adalah ekonomi rakyat. Jangan sampai ekonomi negara dilihat getir dan susah, dan juga mungkin menjadikan ekonomi negara ini sebagai malah petaka kepada negara. Sekiranya tidak diuruskan dengan baik, dia akan memberi kesan kepada rakyat, pada negara. Yang kedua adalah ekonomi rakyat. Dalam keadaan hidup kos yang tinggi, gaji minimal RM1,500 sebulan yang telah ditetapkan tidak cukup dalam keadaan kenaikan harga barang
yang meningkat yang perlu diawasi oleh pihak Kementerian Kerajaan sendiri. Dan perkara inilah menjadi serta perbincangan kita pada pagi ini supaya kita dapat memberi buah fikiran, mendapatkan input-input supaya kita fungsikan dengan pihak kerajaan kementerian itu dalam belanjawan ini. Dan sebab itulah saya selaku ahli Dewan Negara amat penting pada pagi ini sarangan dan kecayangan daripada pihak wakil-wakil daripada masyarakat, daripada PIBG, daripada peniaga, daripada pemborong, daripada seluruh rumah tangga, dan juga segmen-segmen di dalam masyarakat kita yang terkesan sekiranya pelaksanaan bajet 2024 ini tidak diuruskan dengan baik. Tetapi apapun, alhamdulillah, apabila kita mengenal pasti maklumat tentang subsidi, tentang kenaikan cukai, berbagai pihak mengutarakan pro and con, ada yang pro, ada yang con. Namun itu kita sebagai pimpinan kerajaan perpaduan dapat menilai, mengupas, dan kita akan ketengahkan kepada masyarakat bahawa inilah belanjawan yang akan memberi satu dokongan, satu manfaat kepada masyarakat, negara dan juga rakyat. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita akan mendapat konsep kita daripada CEO Wakaf Pulau Pinang. Masih muda, masih beliau mempunyai daya yang tidak cuai dan tajam, sehingga beliau dilantik sebagai CEO Wakaf Pulau Pinang. Sudah tentu barangkali latar belakang beliau yang bisa menempatkan beliau di jawatan tersebut yang mempunyai kelebihan dari segi pengalaman mengoperasikan wakaf operasi dan juga wadah-wadah ekonomi di dalam negara kita, dan sekarang ini beliau berada di Pulau Pinang. Jadi ekonomi ini memberi perhatian yang cukup penting di dalam negeri Pulau Pinang, bahkan di dalam Malaysia. Sekiranya ia diuruskan dengan baik, baiklah rakyat, baiklah negara. Tapi ini hajat kita yang besar supaya belanjawan kali ini memberi manfaat kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Jadi dalam hal ini saya ingin memberi kepada saudara Mohsin tentang senario yang boleh kita dapatkan tentang belanjawan yang telah dibentangkan oleh Datuk Seri Ibrahim Perdana Menteri Malaysia, yang meletakkan sasaran yang cukup tinggi yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Satu jumlah yang cukup besar, 393 bilion, satu jumlah yang besar yang telah diberikan di dalam belanjawan 2024 ini. Jadi saya minta untuk komen daripada saudara Mohsin, langkah dan juga misi negara kita ini yang ada berkaitan dengan ekonomi negara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang berhormat Senator Amir Ghazali yang menjadi moderator kita pada pagi yang berbahagia ini, Tuan Suhairi di Majlis Pada Raya Pulau Pinang, Rangka Pertimbangan Ketua Penerangan PKR Pulau Pinang, seterusnya hadirin-hadirat yang hadir pada pagi ini di studio dan juga rakan-rakan kita yang berada di ruang media, di ruang layar. Baik, pertama sekali saya menaikkan sendiri penghargaan, terima kasih dan setinggi-tinggi yang atas penghormatan yang diberikan kepada saya untuk menerjui Wakaf Pulau Pinang. Ini adalah satu tanggungjawab dan amalan berat yang diberikan oleh pimpinan dan juga Kementerian Negeri untuk saya bersama-sama membawa satu inovasi baru khususnya dalam wakaf, dalam untuk memperkasakan lagi aset-aset wakaf di Pulau Pinang itu sendiri, insyaAllah. Jadi kita kembali kepada perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pertama sekali kita merasakan syukur kepada Allah SWT kerana belanjawan 2024, iaitu satu belanjawan yang bukan yang pertama yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia, tetapi saya kira satu belanjawan sulung yang akan melalui satu penggal penuh tahun yang telah dibentangkan oleh beliau di bawah tajuk memperkasa ekonomi madani, ya. Dan belanjawan ini pada pembahasan secara dasarnya telah pun diterima di sidang parlimen pada hari Jumaat yang lepas secara dasarnya. Dan insyaAllah untuk tempoh-tempoh
minggu yang akan datang ini perbincangan atau perbahasan di Dewan Rakyat akan berkisar tentang belanjawan di peringkat kementerian. Ya, jadi itu yang pertama yang kita ambil secara positifnya, bahawa di kalangan ahli Dewan Rakyat itu sendiri telah pun menerima secara dasar bahawa belanjawan ini akan digerakkan untuk tahun 2024. Jadi seperti mana yang YB Amir telah katakan tadi, yang umat Perdana Menteri Malaysia telah mengambil satu langkah yang begitu berani, ya, dalam mendepani ekonomi Malaysia dan juga ekonomi dunia yang pada ketika ini dalam satu keadaan yang tidak menentu, ya. Dan apabila di peringkat Kementerian Kewangan dan juga kementerian-kementerian yang bertanggungjawab telah melaksanakan beberapa siri yang panggil sebagai libat terus dengan semua pemegang taruh, maka belanjawan ini telah pun dibentangkan kepada sidang Dewan, dan insyaAllah dengan kelulusan yang telah diberikan oleh sidang Dewan ini, maka dapat kita laksanakan untuk tahun 2024 ini. Kalau kita lihat yang berhormat ni, Tuan Ferry, memang 8 tahun belanjawan Malaysia ni adalah belanjawan yang defisit, ya, kerana kita lihat dari segi pendapatan kita dan perbelanjaan kita tu berbagi daripada pendapatan yang kita terima sebagai sebuah kerajaan. Kita tidak dapat lari dan kita terpaksa menerima hakikat bahawa perbelanjaan ngurus kerajaan kita ni adalah antara perbelanjaan ngurus yang sangat besar, kerana kita mempunyai organisasi perkhidmatan awam yang sangat besar. Jadi tidak dapat tidak kalau kita lihat di sini untuk perbelanjaan emolumen saja, dia melibatkan sehingga 31% daripada jumlah perbelanjaan yang akan dikeluarkan dalam belanjawan itu sendiri. Baik. Jadi apabila kita melihat dari konteks belanjawan itu adalah satu belanjawan yang defisit, maka kerajaan pastinya mempunyai satu cabaran yang besar untuk memastikan bahawa ekonomi growth kita sentiasa pada kadar 4% ataupun 4.5% untuk tahun 2024 ini. Ya, kenapa? Apabila kadar growth ekonomi kita pada kadar 4 atau 5% itu, maka kita dapat mengawal dari segi inflasi itu sendiri. Ya, sebab kita maklum apabila inflasi itu pada kadar yang rendah pada ketika ini, kalau kita lihat inflasi dalam negara kita pada kadar 2.3%, maka kekangan kita untuk mengawal kos yang sentiasa meningkat itu dapat dikawal dengan lebih baik oleh pihak kerajaan maupun oleh pihak institusi kewangan negara. Jadi kita melihat ini adalah satu rangka atau belanjawan yang saya kira yang Berhormat Perdana Menteri melihat bagaimana dalam keadaan menghadapi ekonomi dunia yang tak menentu ini, impak itu tidak begitu menekan kepada rakyat secara keseluruhannya. Walaupun seperti mana yang Berhormat Amir memaklumkan tadi bahawa pastinya akan ada beberapa perkara yang nampak berat untuk kita terima, sebagai contohnya dari segi cukai perkhidmatan yang akan meningkat daripada 6% kepada 8%, tetapi hakikatnya cukai-cukai tersebut tidaklah merangkumi kepada semua sektor. Dia hanya akan merangkumi pada sektor-sektor tertentu yang melibatkan perkhidmatan seperti gastronomi, perhotelan, pelancongan dan sebagainya. Yang kita tahu, saban tahun walaupun dalam keadaan ekonomi negara yang tidak menentu, masih ramai kita menerima kunjungan pengunjung luar, dan juga di kalangan pelancongan domestik dalam negara pun tetap berlaku rakyat kita yang keluar melancong di sekitar domestik ini. Ya, jadi saya melihat apabila dalam kekangan tersebut pihak kerajaan terpaksa juga memastikan berlaku satu mengambil satu keputusan yang drastik untuk melaksanakan rationalization of subsidi, subsidi yang kita panggil sebagai subsidi bersasar. Kenapa saban tahun sebelum ini, Amir dan juga Tuan Ferry, kita selalu mendengar bahawa subsidi yang kita berikan kepada rakyat adalah subsidi yang secara menyeluruh. Maka ada di kalangan kita yang tak sepatutnya menerima subsidi pun dapat menikmati subsidi itu sendiri. Jadi apabila kerajaan melaksanakan subsidi yang bersasar ni, maka bagi saya adalah satu pendekatan yang lebih baik untuk memastikan bahawa mereka yang sepatutnya menerima subsidi itu dapat kita sasarkan.
bukan mereka yang di kalangan seperti mana yang buat PMX katakan, bukan di kalangan yang maha kaya ataupun di kalangan warga asing yang menerima subsidi kerajaan itu sendiri. Jadi saya yakin dan percaya apabila pendekatan-pendekatan yang dimainkan oleh kerajaan untuk tempoh 1 tahun akan datang ni, dia akan membawa kepada 3 tunjang utama. Pertama adalah untuk kita ataupun kerajaan Malaysia Madani ini melihat bagaimana ekonomi Madani boleh meningkatkan kita punya aras. Ya, mana sebelum ini kita hanya menjadi pemain di kalangan rumpun ataupun di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Tetapi saya melihat PMX kita begitu yakin bahawa Malaysia akan kembali menjadi salah satu daripada negara kuat Asia, ekonomi dunia, ekonomi Asia yang mampu bergerak untuk menjalankan pelbagai hubungan ekonomi dengan negara-negara kawasan luar dunia. Dan saya tengok yang maklumat PMX pada ketika ini begitu agresif keluar negara untuk menarik begitu banyak pelaburan-pelaburan luar untuk datang ke Malaysia. Kita tengok yang terbaru, kita akan terima pelaburan daripada Tesla contohnya. Kita juga ada terima pelaburan daripada Amazon. Dan kita yakin dan percaya insyaAllah dengan perjumpaan yang maklumat PMX dengan Puteri Salman di Saudi akan ada juga pelaburan daripada syarikat Aramco untuk datang ke Malaysia. Jadi saya melihat itu adalah corak yang cuba dibawa oleh PMX kita, bahawa kita perlu meningkatkan dari segi upaya kita untuk bersaing dengan rakan-rakan ekonomi di kalangan Asia Tenggara ini. Sebagai contohnya, kita kena bersaing dengan Indonesia, kita kena bersaing dengan Singapura, Vietnam dan sebagainya. Itu yang pertama. Dari segi kita juga sedang meningkatkan keupayaan kita dari segi pendigitalan. Kita sudah sedia maklum dalam situasi hari ini kita perlu meningkatkan keupayaan dari segi kemampuan kita untuk menghadapi AI, Artificial Intelligence umpamanya. Kita juga perlu bersedia untuk meningkatkan keupayaan kita dari segi sistem ataupun rantaian perkhidmatan 5G. Jadi ada keperluan yang besar untuk memastikan bahawa rakyat dan juga industri atau sektor-sektor industri dalam negara kita ini ditingkatkan dari segi pendigitalan mereka itu sendiri. Dan saya yakin dan percaya di peringkat YB PMX kita juga sentiasa tidak melupakan untuk memperkasakan pihak-pihak SME, kerana SME ataupun micro SME ini merupakan tunjang dalam kegiatan ekonomi dalam negara itu sendiri. Maka kalau kita lihat di sini belanjawan Madani ini akan cuba untuk mengangkat micro dan juga SME ini sebagai menjadi regional player di kalangan SME di ruang Asia Tenggara insyaAllah. Dan kalau dari segi kita tengok dari segi tunjang yang lain satu adalah dari segi kita nak tingkatkan dari segi apa yang sebelum ini dari segi infrastruktur kita. Kalau sebelum ini kalau kita lihat dari segi pemberian ataupun perkongsian kekayaan itu agak orang kata tidak sekata. Jadi saya lihat dalam konteks belanjawan Madani pada kali ini, PMX telah meletakkan satu sasaran yang baik untuk meningkatkan infrastruktur, contohnya dari segi infrastruktur di kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak contohnya, dan juga cuba untuk meningkatkan lagi dari segi kita punya cost of living dengan melaksanakan polisi gaji progresif. Dan ini merupakan antara benda yang saya kira menuju ke hadapan tidak rakyat harus bersedia untuk bersama kerajaan untuk memastikan dalam tempoh yang 5 tahun akan datang ini insyaAllah hutang kita yang pada ketika ini pada 1.5 trilion ini dapat kita kurangkan dari tahun ke tahun insyaAllah. Jadi sekarang untuk permulaan ini saya bagi gambaran awal pemahaman dan apa yang saya harap dan hasratkan daripada belanjawan 2024 insyaAllah. Baik, terima kasih saudara Muhsin. Di sebanyak yang diutarakan itu sudah tentu saudara Muhsin pun setuju bahawa belanjawan pada kali ini adalah belanjawan yang paling berani dalam sejarah dalam bidang iaitu tentang bajet yang cukup besar. Dan yang kedua, subsidi bersasar yang amat berani yang dilakukan oleh kerajaan PMX pada kali ini. Apa yang tidaknya apabila
subsidi besar ini mengembalikan kembali duit rakyat ini kepada segmen yang original, segmen yang tentunya adalah mendapat pada sasaran yang sebetulnya. Sebelum ini subsidi kita warga asing boleh dapat minyak, kelapa, beras yang telah disubsidikan itu merata-rata dia sampai dan tidak mengenai sasarannya dan dia merugikan bilion ringgit Malaysia. Subsidi ini kepada warga asing, kepada segmen yang tidak sepatutnya dapat, tidak dapat. Ini adalah satu tindakan yang berani. Saya setuju dengan Saudara Mohsin. Dan saya ingin kembali kepada panelis yang kedua, Tuan Zuhadi kita. Tuan Zuhadi, kita melihat sekarang ini geopolitik dunia dengan peperangan di Ukraine, peperangan di Palestin, Timur Tengah. Dia juga memberi kesan yang domino efek kepada negara kita yang kecil ini disebabkan pertemuan kuasa-kuasa dunia luar. Dan dalam masa yang sama kita ingin nak membangun kembali ekonomi Malaysia ini yang selama ini kita melihat tidak diterusur dan juga tidak diletakkan dalam platform yang dalam track yang terbaik. Tetapi dalam belanjawan pada kali ini kita meletakkan satu power yang amat tinggi dalam mekanisme oleh kementerian-kementerian dan juga kerajaan yang akan memikul tanggungjawab ini. Perlu ada satu badan pemantau. Sudah tentu badan pemantau ini adalah di kalangan kementerian-kementerian sendiri untuk memantau belanjawan kita ini sampai ke sasarannya. Persoalannya sekarang ini adalah bagaimanakah agenda besar IMF ini Perdana Menteri melihat segmen masyarakat ini di tempat pertama. Contohnya kekurangan beras. Walaupun kekurangan beras ini ada kaitan dengan geopolitik India yang tidak supply kepada Malaysia dalam tempoh tertentu sebulan lepas kekurangan beras, kekurangan berbagai makanan harian kita. Tetapi dalam jangka masa yang panjang barulah kita dapat membetulkan keadaan itu. Ini memberi kesan kepada masyarakat rakyat di bawah. Jadi bagaimanakah Tuan Zuhadi melihat mekanisme yang perlu diberi pembetulkan supaya agihan ekonomi ataupun pelaksanaan ekonomi ini tersusun dan teratur supaya kita tidak dapat seperti kesan yang sebelum ini kekurangan pelbagai dengan kos sara hidup yang tinggi. Silakan Tuan Zuhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, OYB Senator Amir, dan juga panelis kita, Saudara Mohsin. So, kalau kita tengok bajet kali ini kan, so dia satu visi Perdana Menteri kita buat satu pembantangan di waktu yang sangat kritis, di mana ekonomi dunia merosot dan kita mengambil alih kerajaan dalam keadaan yang sangat daif dengan hutang yang begitu besar. So, kalau nak mengurus, kita kata contohlah kan, kalau kita pendapatan adalah kita RM1,000 lah kan, dan kerajaan kena belanja pengurusan saja lebih kurang RM950 hingga RM50 saja untuk dia buat pembangunan. So, juga tahap hutang kita yang begitu tinggi, yang kita telah membentangkan pembelanjaan yang dia bagi keutamaan, bagi saya dia bagi keutamaan pada pendidikan, lepas dia bagi keutamaan kepada sektor kesihatan. So yang tu dua yang paling fundamental lah kita nak tengok. Pendidikan masyarakat tu is very important, dan kedua kesihatan. So masyarakat yang sihat tu kita akan fokus kepada pendidikan kan. So yang berpendidikan tu akan fokus kepada kemajuan negara. So ini is a basic fundamental lah. Kalau kita tengok lagi, kita fokus balik, kita bagi banyak yang lebih kepada Sabah dan Sarawak. Kenapa Sabah dan Sarawak? Sebab it's Malaysia. So selama ni dipinggirkan. So it's not right lah, it's a human right, it's Malaysian, you know, we are all Malaysian. So it's very important yang kita nak kena jaga semua lah. So Sabah Sarawak kita bagi kepentingan. So they serve as dia contribution mereka besar. So kemajuan mereka akan lead kepada kemajuan kita juga. Di sektor pertanian di Sabah Sarawak juga dia ada tanah banyak. So kita ada masalah kekurangan dari segi beras, food security. So kita kat Semenanjung tu boleh kata limited. So kita boleh guna resources daripada Sabah dan Sarawak untuk kita meningkatkan food security,
human resources pun banyak, masyarakat sana pun tinggi. So it's another capital yang kita akan usahakan untuk inklusif Malaysia bagi pendapat saya. Mungkin ke itu kan. Kalau kita tengok lagi satu inisiatif yang diberi keutamaan adalah perkasakan syarikat-syarikat kecil, peniaga-peniaga kecil, sektor swasta, all those things, those are struggling. Kita bagi pinjaman untuk mereka survive. This is one of the fundamental yang kita nak pertikaikan ekonomi kita adalah perkasakan peniaga-peniaga kecil ni. So kali ni kalau kita tengok banyak bajet telah diberi untuk peniaga-peniaga kecil to revive their business. So it's what called chain effect. Bila peniaga-peniaga kecil maju, dia akan bagi chain effect kepada the whole country lah. So kalau kita tengok, kita cuma cungkil masalah dasar, masalah rakyat untuk kita bawakan chain effect to the state country level. So daripada bawah kita kena stimulate the economy. So kita nak create more economy from the ground. So itu yang saya nampak lah kan. So kalau kita tengok lagi dia ada service sector kita meningkatkan kepada 8%. Tapi kita on the ground kita nampak masyarakat mengeluh dulu 6%, sekarang jadi 8%. Barang akan diatur lah kan. Tapi kena faham dia sektor-sektor tertentu, sektor perkhidmatan, pelancongan dan sebagainya yang akan kena 8% tu. Kalau tak, kita tak kenakan juga pelancongan tu, it's not fair. Orang yang datang belajar dalam sektor-sektor ni dia orang berbelajar besar. So orang yang ada kemampuan. So kita tak mencukaikan keperluan masyarakat, kita mencukaikan redundant ekonomi di mana orang datang untuk leisure tetapi cukai kita masih rendah lagi. Kalau kita tengok negara-negara lain tu dia punya GST lah, kita tak bawa GST, kita cuma bawa perkhidmatan SST pada service sector. Tapi ada negara yang GST dia pun 20%. Sekejap, kalau kita ambil India, saya ada berbicara dengan beberapa pekerja yang India yang datang bekerja di sini, sektor makanan dan sebagainya. Dia kata, dia already struggling in India. So, dia punya cukai itu is very high. So, it's sesuatu yang kita nak faham. Our taxes are very minimum. So, but bila kita ambil alih negara kita dengan hutang yang amat tinggi, dan at the same time kita nak jaga penduduk dalam masyarakat kita supaya mereka tak terbeban. So we have to do something. So masyarakat kena faham. So kena bagi kerjasama. So this is satu bajet yang kita kata kita ambil ambil pendirian yang kata berani di waktu masyarakat yang menanti-nantikan sesuatu supaya kita dapat meringankan beban mereka. So this is another approach that kita buat walaupun bajet dia bajet defisit. So peruntukan banyak diperuntukkan untuk revive sektor ekonomi. Revive sektor ekonomi, kita fokus on that. At the same time, dia tak abaikan kesihatan, pelajaran, dan there is the basic banyak peruntukan kalau kita kena pergi kepada pendidikan. Sebelum ni kita tak nampak benda-benda ni. Dan kalau sebelum ni kita tak ada peruntukan yang tertinggi untuk kesihatan. So this is the highest for kesihatan. So this is basic fundamental kan. Sebelum ni Sabah dia abaikan. So kita nak embrace mereka because we are Malaysian. So dia ada resources yang kita kena cultivate. So benda ni bagi saya lah PMX telah berfikir banyak untuk dengan community. So then another sector is peniaga-peniaga kecil, small industries yang struggling lepas pandemic. Lepas pandemic dia struggling. So kita bagi suntikan kepada mereka. So revive back. So we going to work it on any hand to benda-benda macam ni lah kan. Kalau kita tengok SDR sumbangan tunai ramah ni kan, kita meningkatkan. So kita dalam keadaan defisit, ekonomi negara memang turun, tapi kita tak melupakan masyarakat. Kita meningkatkan lagi. So mana kita nak cari duit? So we have to cut somewhere kan? Kita have to cut somewhere. So there where yang ekonomi bersasar tu comes to place. We have to do it lah kan. Kalau kita kata petrol tu, subsidi petrol, kalau kita minyak 1 liter tu RM2, kerajaan 1 liter RM2, kalau tak salah saya kan, almost double lah kan. So benda ni kalau masyarakat biasa pun enjoy the same thing, masyarakat kayangan pun enjoy the same thing, then it's not fair lah. So we have to cut somewhere. So kita dalam duit tak ada. Kerajaan memang dalam keadaan yang agak tenat. Kita ambil alih kerajaan, people expectation is very high. Oh, PMX have to do something, kena bantu kita, kena selamatkan kita lah. So kita mengharapkan dia buat sesuatu. Tapi at the same time kita ambil alih dengan buah yang besar kan.
Takkan kita nak korek, kita nak tampung satu lubang, korek satu lagi pesawat. So at least kita nak kena tampung balik dari belah mana. So kita kena ambil daripada tempat yang boleh tu, kita nak bagi kepada masyarakat yang memerlukan. So ini satu yang inklusif lah, security makanan is very important. Saya tengok kalau kita tengok masalah beras tu, dia jadi masalah beras sebab India stop exporting. Bila stop exporting, harga beras yang kualiti bagus tu dia naik. Bila dia naik, masa tu semua nak pergi cari yang kualiti rendah apa? Ya, bila dia cari yang kualiti rendah, lepas dia beras naik harga kualiti tinggi, dia cari yang rendah, benar nak cari bekalan. Bukan bekalan shortage, bekalan kita banyak macam tu kan. Kalau kita ada sebagi beras yang biasa tu, so sebagi itulah. Sebelum ni start laku. Dia pun nak pergi beli beras yang kualiti tinggi. Bila kualiti tinggi dia pun nak beli. Bila kualiti tinggi naik, baru nak cari yang kualiti rendah. Bila nak pergi rendah, kita dah ada sebagi kan. Nak jual, nak cukup macam mana kan. Tu kata beras tak ada apa semua. Tapi benda ni kita sebagai pimpinan. Adakah ini sikap rakyat Malaysia? Yang bila ada depan mata, bila ada persaingan barang import, dia tak mau barang tempatan, dia nak pakai ke barang import. Adakah ini sikap rakyat Malaysia yang perlu diubah? Okey, sikap kita ambil sikap lah dalam kita kalau ambil konteks beras ni saja. So sebelum ni dia memang nak makan beras elok lah kan, harga patut kan, dia sanggup beli. Bila harga naik tu dia tak sanggup dah. Masa tu dia nak pergi cari yang murah. So bila cari murah yang tak ada pula, ada yang ambil kesempatan Provok masyarakat ni nak faham, patut menilai. So jangan silap menilai lah. So dia kena ada fakta. Tapi masyarakat kita kadang-kadang dia senang distimulate, diprovok. Ada pula bagi-bagi ambil kesempatan lah. Tapi aku nak pergi attack. Beras ni tak ada. Apa Malaysia buat? Sampai beras tak ada. Yang tak ada, bukan tak ada. Beras ni tak banyak. Tu lah yang murah ni. Tapi selama ni apa pakai yang mahal pun. Bila harga naik, tak mahu pergi cari yang murah. Bila cari yang murah tu, bila tak ada, dia perlu ada orang pula ambil kesempatan, buat cerita beras disembunyikan. Betul tak? Lepas tu beras tukar plastik lah, itu semua propaganda lah. So pelajar memang pantau. Maksudnya semua dipolitikan. Dipolitikan. Apa saja yang menguntungkan oposisi, yang boleh menjatuhkan kerajaan, Betul. dipolitikan. Betul, saya setuju. So inilah political survival setengah pihak kan. This is how they survive. Daripada dapat satu kalau tu dia propaganda benda tu lah, tapi masyarakat kita patut dia kena menilai. That's why dia kalau kita tengok, dia bagi bajet yang banyak kepada pendidikan. Macam mana kita nak berubah masyarakat kita melalui pendidikan? So kita fokus pendidikan. So, bila masyarakat ni dia dah berpendidikan, dia dapat boleh berfikir secara rasional. So masa tu orang-orang macam ni yang nak provok ni, dia survive on political divide ni, divide antara yang intellectual dengan non-intellectual. Dia provoke non-intellectual untuk lawan the government with the facts that dia betul-betul ni dia tu ikut dia belum, dia tak kaji, dia pun tak ada intellectual capability untuk mereka pergi kaji benda tu fakta tu betul atau tidak. So kita sebagai masyarakat kena cultivate benda ni, cultivate masyarakat go towards the education system yang lebih baik. Then dia kena mula daripada rumah lah. Kalau kita guna daripada rumah, educate our kids, they educate our neighborhood, go to the state and go to the country. Kalau semua orang dah berfikir secara rasional, kita tak nampak benda ni. Betul, kita we used to be one of the Asian economy. So kita sekarang kita tahu semua dah alright. Alright pasal apa? Political divide and rule. So certain people nak keep their people very low level. Dia tak mahu ada kemajuan. Bila ada kemajuan, masyarakat dah maju. Bila masyarakat maju, dia pun lose dia punya interest lah kan. This is how they do lah. So kita kena faham. That's why BM pun tetap education is most important. Kedua adalah kesihatan. So subsidi bersasar tu kalau kita nak main tu is something that kita nak kena buat, kita ada no choice. Kalau tak kita nak tambah pendapatan tu daripada mana? So kena faham. So subsidi bersasar tu kita well plan, so kita try as much as possible. Dan kita inisiatif untuk terangkan kepada masyarakat why subsidi berbesar, dan masyarakat yang B14 ni saya rasa tak involve pun dalam masalah ni. So benefit yang mereka ada tu, subsidi tu masih diteruskan. Semua yang berpendapatan lebih itu kita cuba reduce dia punya subsidi. But this is a mechanism whereby it's very difficult nak kena buat. Kerajaan nak kena ambil satu inisiatif yang bukan senang nak kontrol. So how kita nak buat satu mechanism untuk buat subsidi besar-besar ni. So it's a challenge.
for the PM and his team. It's a challenge. So kita di bawah ni kita support. So this is what we have to do. Kalau kita tak buat pun, where is our source of income? Country nak kena develop, kita kena development budget is very low. Kalau it's sustainable, kalau develop the nation baru kita ada increase of income. Kalau kita tak develop nation, increase of income dari mana? So we have to cut sampai sebelum ni kekirisan banyak lah. Macam-macam dia buat kan. Dia pergi belajar, ikut suka hati, hutang sampai dah tinggi. Kita sekarang terbeban kerana apa? Mismanagement of the previous government. So this is what we try to avoid. So this is what the PM try to bring up in this budget. But at the same time, kita tak ignore masyarakat punya kepentingan, keperluan. So that one dia fokus. Bantuan SDR masih kita lebih sekarang. So kesihatan kita utamakan, pendidikan itu semua untuk masyarakat. Pendidikan untuk masyarakat, kesihatan untuk masyarakat, bantuan ramah kita tingkatkan, itu pun untuk masyarakat. So industri kecil kita nak tingkatkan, bagi loan, itu pun untuk masyarakat. Ya, industri kecil maju, banyak orang dapat kerja. Dan kita maju, investment datang. So this is all for masyarakat. So apa yang kita buat, kita ambil daripada orang yang ada kelebihan, kita bagi kepada orang yang ada kekurangan. So itu yang bajet yang saya nampak sekarang Encik Moderator. Baik, terima kasih kupasan yang cukup menarik daripada Tuan Suhairi, Ahli Majlis Bandaraya Perhimpunan.